rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-qismul awwalu, bahagian yang pertama. Jadi kitab ni musannif dia bahagikan kepada dua. Dia tak banyak, dia nipis je. Sebahagian hak pertama dia cerita tentang ahwal Nabi, syama'il Nabi, dan bahagian yang kedua dia cerita tarikh perjalanan hidup Nabi. Hak pertama ni kita baca tentang sifat-sifat ataupun yang bersangkut paut dengan Nabi lah. Pertama dia kata al-qismul awwalu mujazu ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujaz ni maknanya ringkasan lah. Ringkasan yang diringkaskan ahwalin Nabi, daripada kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yata'allaqu bi dzatihi syarifah, dan suatu yang bersangkut dengan zat Nabi yang mulia, zatnya yang mulia. Mimma yunsabu ilaih, daripada suatu ataupun barang yang dinisbahkan kepada Nabi. Wa yakhtassu bihi, dan yang dikhususkan dengan Nabi. Minasyu'unil ma'rufatil ma'lufah, daripada kelakuan-kelakuan yang ma'rufah. Yang ma'rufah, yang kita kata diketahui lah. Al-ma'lufah, ma'lufah ni maknanya yang beradat lah, adatan gitu. Jadi hak bahagian pertama ni benda-benda yang bersangkut paut dengan Nabi. Apa sahaja khususiat Nabi, sifat Nabi, anak Nabi, isteri Nabi, mukjizat Nabi, semua dia akan cerita di bahagian yang pertama. Sampai muka surat berapa bahagian pertama ni? Kalau saya ni sampai muka surat 93. Kitab tu tak tahu sampai muka surat apa. Sama. Maklufah ni adah. Makluf ni asal dia terjemah macam mana maklufah ni. Tapi dulu mengaji tulis makna adatan, makna benda yang beradat. Suatu benda yang sama ada benda beradat daripada dia ataupun benda ini. 55. 55 sikit. 55 semua berapa? 100. 128. 55 separuh lah. Baik, kemudian yang pertama dia cerita tentang nasabuhus syarif, nasab keturunan Nabi asy-syarif yang mulia. Nasab keturunan Nabi ni ulama pecah bahagikan kepada 3. Nasab keturunan Nabi daripada Nabi, ayah Nabi sampai kepada Adnan, itu yang pertama. Kemudian daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail, itu yang kedua. Kemudian daripada Nabi Ismail sampai Nabi Adam, itu yang ketiga. Jadi bahagian hak pertama ini bahagian yang ittifaq semua ulama. Daripada Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay sampai kepada Abdul Manaf, itu semua ulama sepakat setuju. Dan disebut di mana-mana kitab sirah pun nama Nabi keturunan dia sampai bin Adnan. Kita hafal sampai nama kita, pak kita, tok wan kita, dekat tu boleh gagah lagi lah. Mai hak nombor 4 ni jarang-jarang dah, nombor 5 lagi lah kan. Saya ada dulu agak tulis tapi tak ingat. Ingat sampai tok wan selalulah kan, kita ingat tok wan. Lepas tu tak ingat. Tapi orang Arab ni dia jaga keturunan dia, silsilah keturunan dia, nasab dia, dia jaga. Nabi, daripada Nabi Abdullah sampai Adnan, itu muafakat ulama dan disebut oleh hadis Nabi sendirilah. Kemudian daripada Adnan naik pula sampai kepada Nabi Ismail. Kan keturunan Nabi kita ni daripada Nabi Ismail, betul tak? Jadi sampai ke Nabi Ismail itu khilaf ulama. Ada ulama yang tak bagi riwayat, ada ulama yang kata boleh riwayat, dan ulama yang kata boleh riwayat pun bersalah-salah pendapat. Ada ulama ni kata banyak ni orang dia, ada yang banyak ni, ada yang tambah, ada yang kurang, macam tu.
sampai ada berpuluh-puluh pendapat riwayat, banyak. Ini hak riwayat ni dia tambah orang ni, hak riwayat ni dia kurang ni, hak ni riwayat ni dia tambah ni, macam tu. Jadi dia tak sepakatlah. Tak sepakat. Itu daripada Adnan sampai Adnan bin Udad. Kemudian sampai Nabi Allah Ismail. Kemudian daripada Nabi Allah Ismail sampai pula ke Nabi Adam, itu banyak diambil daripada kitab-kitab Israel lah. Kitab Bani Israel, Israiliyat. Jadi sebahagian kitab sirah ni dia tulis nasab Nabi semua, macam Rahiqul Makhtum kan. Dia tulis nasab semua daripada Nabi Allah Ismail, Nabi Muhammad sampai Adnan, lepas tu dia sambung pula dari Adnan sampai Nabi Allah Ismail, kemudian dia cerita pula bahagian ketiga daripada Nabi Allah sampai ke Nabi Adam. Silsilah keturunan. Kita ingin ada bertemu juga nanti, kan? Kita ni bertemu kat mana ada kan? Temu kat Nabi Allah Ismail tu dah. Nabi Allah Ibrahim. Sebab katanya orang-orang Melayu ni daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim kan. Nabi Allah Ibrahim ada seorang isterinya lagi namanya apa? Ketura kan. Yang mana daripada Ketura ni anak cucunya ni mai ke sebelah sini ni, sebelah apa? Asia ni, sebelah semenanjung kita ni, Nusantara ni. Dan dari situlah membiak tak orang Melayu ni di antara, bila orang hak kaji DNA keturunan, dia di antara bangsa tua. Bangsa yang paling tua, di antara yang tua atau lebih tua daripada hak dekat-dekat dengan dia tu. Macam bangsa daripada Thailand apa semua tu. Itu sebenarnya satu rumpun juga kita dulu kan. Tapi bangsa Melayu ni dalam rekod sejarah mereka buat kajian, memang bangsa yang tua. Dah lama. Dan bahasa Melayu pun bahasa yang tua. Masalah. Habis. Jadi di sini dia nak cerita tentang nasab Nabi. Siapa keturunan Nabi? Kita koman-koman bagi boleh anak pun bagi hafal sampai Hashim ataupun Abdul Manaf. Bagi sampai 5 sampai Abdul Manaf. Hafal takat tu. Tak boleh banyak-banyak pun bagi sampai Abdul Manaf lah. Siapa nama Nabi kita? Huwa Sayyiduna Muhammadun, iaitu penghulu kita Muhammad. Muhammad ni nama yang diberi. Nama Nabi ni ada banyak. Di dalam sebahagian kitab Syama'il, macam kitab kitab karangan Imam Nabhani, kan Wasailul Wusul, dia cerita ada satu bab khas pula tentang nama-nama Nabi. Imam As-Suyuti dia ada buat satu kitab karangan khas tentang nama-nama Nabi, dan Imam Suyuti menyenaraikan sehingga 500 nama. Kalau mengikut sebahagian ulama sufi macam Ibn Arabi, dia kata apa? Nabi ni ada 1000 nama. 1000 nama. Bahkan sebahagian ulama lain bincang, dia kata bahkan boleh jadi lebih. Itu nak habaq kemuliaan pada Nabi. Nabi ada banyak nama. Di dalam Al-Quran sendiri pun ada banyak nama-nama yang disebut kepada Nabi. Yang masyhur untuk orang Islam kita panggil Muhammad. Kalau di dalam di langit masyhur dengan Ahmad. Ataupun disebut di dalam Wasmuhu Ahmad, disebut dalam kitab-kitab Taurat Injil dengan nama Ahmad. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil, kitab Zabur pun ada nama-nama lain yang disebut. Dan di dalam Al-Quran sendiri pun ada banyak. Contohnya apa? Taha, nama Nabi. Yasin, nama Nabi. Muddassir, Muzammil, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malahim. Ar-Rahmah sebab apa? Di antara gelar Nabi ni Nabiyur Rahmah. Sebab apa? Sebab Nabi ni rahmatan lil alamin. Juga di antara namanya lagi Nabiyul Malahim. Malahim ni maknanya apa? Perang. Huruf makna peperangan. Sebab apa? Sebab umat Nabi dan Nabi ni adalah umat yang banyak berperang nisbah dengan Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu tak berperang sebanyak macam Nabi kita perang. Dan juga umat Nabi kita ni berperang sampai akhir zaman nanti. Sampailah Imam Mahdi bangun, sampai Nabi Isa turun berperang dengan Dajjal. Sampai tu. Sebab tu kita sampai hari ni perang tak akan habis. Perang ni sampai ada akhir zaman. Daripada zaman Nabi kita sampai. Sebab di antara gelaran Nabi ni Nabiul Malahim. Nabi perang. Sebab apa? Dia memang banyak perang. Kalau dalam sirah Nabi pun ada banyak perang kan. Perang Khandaq, perang Badar, perang Tabuk, macam-macam perang lah. Kita akan jumpa.
Nama Nabi kita Muhammad. Siapa yang bagi nama? Ada riwayat mengatakan mak Nabi yang bagi nama, sebab tiap-tiap malam, tiap-tiap bulan ketika mak Nabi kita mengandung kat Nabi, mak Nabi ini didatangi mimpi. Bulan pertama Nabi ini datang, maka namakanlah olehmu wahai Aminah idza wada'tihi, ketika mana kamu melahirkannya, Muhammadan, namakan dia Muhammad. Maka sebahagian riwayat kata mak Nabi kita yang bagi. Sebahagian riwayat yang lain mengatakan tok Nabi Abdul Muttalib. Bila dah lahir Nabi, tok Nabi ni Abdul Muttalib bawa Nabi kita masuk dalam Kaabah, tawaf apa semua, dan dia melontarkan satu syair, yang mana syair itu dirakamkan sampai hari ni dan digubah sikit, diorang duk buat nasyid. Syair apa? Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Kalau ada tu rentak satu, Munif Ahmad buat. Kalau Asri Rabbani dia buat lain sikit. Salla alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Itu tambah-tambah dia ubah syair tu. Syair Abdul Muttalib tu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi a'tani, yang telah mengurniakan kepada aku, hadzal ghulam, pemuda ini, kanak-kanak ini, at-tayyib al-ardan. Tu pujian, ada syair dia panjang lah. Kita dah buat nasyid tu. Abdul Muttalib dia baca syair tu di dalam Kaabah. Kemudian dia namakan Nabi kita dengan Muhammad. Itu nama Nabi kita Muhammad. Muhammad, siapa nama ayah Nabi kita? Bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Bin Abdillah. Abdullah nama bapaknya, Aminah nama ibunya. Kunyah dia apa? Kunyah bapak Nabi, Abu Qutham, Qaf Tha Mim. Itu kunyah ataupun gelaran Abdullah ni. Abdullah ni dia ada satu gelaran, nama dia Abu Qutham. Qutham ni maknanya pemberian, i'ta. Orang panggil dia Abu Qutham. Qaf Tha Mim, Qaf Tha Mim, Qutham. Makna Qutham tu pemberian. Itu gelaran bapa. Orang Arab ni dia ada banyak kunyah, ada banyak laqab, gelaran-gelaran yang diberi tu masing-masing ada. Itu Abdullah. Tok Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Tok Nabi dikenali sebagai Abdul Muttalib. Nama dia yang sebenar bukan Abdul Muttalib. Namanya adalah Syaibah. Syaibah itu nama dia hak sebenar. Sebab apa nama dia Syaibah? Syaibah ni makna dia uban. Uban. Sebab waktu dia dilahirkan ada uban kat kepala dia. Baby pun ada uban. Kemak dia pun nama Syaibah, ataupun dipanggil Syaibatul Hamdi. Itu gelaran dia lah. Abdullah ni bukan bapa Abdullah, ada bapa Abdul Muttalib. Bapa Abdul Muttalib ni Hashim. Hashim ni dia waktu dia muda, umur dia 20-an, dia pergi ke Madinah. Dia nak pergi berniaga. Dia berjumpa dengan seorang perempuan berkenan kat Madinah tu, berkenan kat perempuan. Maka dia kahwin kat Madinah. Dia tak bagi tahu lah kat Mekah dulu, WhatsApp kan tak ada lagi. Kahwin dulu tak ada cerita apa lagi, kahwin. Lepas tu dia terus pergi, dia tinggalkan isteri dia di Madinah tu, dia terus pergi ke Syam, belah Syria, pergi berniaga. Meninggal kat sana. Tak ada nak balik. Bila tak ada nak balik, isteri dia ni mengandung, lahirkan Syaibah ni. Melahirkan di Madinah. Tak ada siapa tahu kata Hashim ini kahwin dapat anak di Madinah. Lah dia kahwin
waktu dalam perjalanan tak bagi tahu. Kemudian sampailah cerita tu akhirnya tersebar sampailah kepada adik ataupun abang Hashim namanya Muttalib. Dia pun 4 adik-beradik, Hashim, Muttalib, Abdul Syams, Naufal. Dia pun 4 orang adik-beradik, hak laki. Maka dapat tahu kepada Muttalib. Muttalib ni saudara bagi Hashim. Muttalib ni dengar kata, oh dia ada anak menakan kat Madinah, dia pun nak pimpin. Waktu tu Syaibah ni kecil ke. Baru umur 4 tahun, kecil. Dia pun ambil balik naik unta balik Mekah. Dengan waktu tu Syaibah ni dengan pakaian tak terurus apa sikit, comok-comok sikit, maka naik unta balik dengan Muttalib ni. Orang kata, oh Muttalib ni beli hamba. Muttalib ni beli hamba. Dia orang dulu-dulu buat balik budak beli hamba lah kan. Budak-budak ni hamba, dia jual hamba dulu. 25% serta kerana kena jual. Dulu ada hamba jual, depa selalu beli hak hamba kanak-kanak untuk khidmat di rumah gitu. Lepas tu depa pun panggil, oh itu siapa tu? Itu Abdul Muttalib. Hamba bagi Abdul tu makna hamba. Hamba bagi Muttalib. Muttalib tu siapa? Muttalib tu pak cik dia. Dia panggil Abdul Muttalib. Lekat nama dia Abdul Muttalib, masyhur. Tapi nama dia asal apa? Syaibah. Dan Abdul Muttalib ni orang yang pertama yang bersuluk di Gua Hira. Gua Hira tu menjadi gua tempat bersuluk orang Arab, tapi orang pertama hak pi bersuluk adalah Abdul Muttalib. Sebelum daripada Nabi naik bersuluk Nabi pi bersuluk di Gua Hira, Abdul Muttalib dulu pi Gua Hira. Dia yang dulu orang pertama yang masuk ke Gua Hira. Dia naik di situ, dia bagi jamu orang miskin. Dan Abdul Muttalib ini diceritakan di dalam kitab-kitab sirah, dia ni sangat pemurah. Sehingga kan dia bawa jamuan naik ke gunung-gunung, dia pergi jamu tu, burung-burung, binatang-binatang, naik ke bukit-bukit ni, bawa makanan apa semua, pergi tinggal jamu binatang. Jamu binatang. Orang panggil di antara gelaran yang diberikan kepada Abdul Muttalib ni Al-Fayyad. Fa ya alif dad. Fayyad ni maknanya jud, makna pemurah. Sebab apa? Sebab binatang pun dia jamu makan. Dia sama juga macam bapa dia. Dia pemurah. Habis. Itu Abdul Muttalib, tok Nabi kita. Kemudian atas daripada dia Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pun bukan nama betul tak. Hashim ini adalah laqab gelaran dia. Nama dia adalah Amru. Amru. Ain mim ra ya, ain mim ra waw. Amrun. Amru. Amar gitu. Bukan Umar ni dengan fathah ain sebab ada waw. Dia nak beza baca ain tu, tengok huruf belakang. Kalau ada waw maka baca dengan fathah ain sukun ra, am. Kalau tak ada waw kat belakang baca dengan umar. Ain dhammah mim fathah. Kalau tak ada waw Umar. Kalau ada waw di belakang am. Fathahkan ain, sukunkan mim. Amr, amr. Amrun, daraba Zaidun Amrun. Ni Amrun. Amran, daraba Zaidun Amrun. B. Nama dia adalah Amr. Gelaran dia Hashim. Hashim tu apa makna dia? Kenapa dapat gelaran Hashim? Hashim ni makna dia orang yang mengoyak-ngoyak. Sebab apa? Sebab dia orang yang pertama reka makanan yang namanya tharid. Tharid. Ra ya dal. Apa tharid? Suatu ketika Hashim ni ketika mana musim kemarau, makan tak apa nak cukup, orang ramai, maka Hashim ni dia buat satu resipi makan namanya tharid. Apa? Susu ataupun jenis kuah. Dia ambil roti, dia koyak, pandang. Jadi macam roti canai kuah lah. Roti canai tu kita potong-potong cincang-cincang kan. Lepas tu tuang kuah atas dia kan. Banji. Itulah tharid. Makanan yang Nabi suka. Dia roti dikoyak-koyak dengan susu ataupun dengan sup. Dengan sup bodoh, sup daging. Sup kosong boleh.
Itu dipanggil tharid, makanan yang berkat. Ulama buat tabib buat kajian tu, bagus makan yang macam tu. Roti masuk dengan sup daging, dia bagi kekuatan badan. Nabi suka sarid. Itu macam kita roti canai lah. Roti canai tu ni sikit minyak lah apa kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Orang mula-mula sekali buat Hashim, dia mengoyak, sebab tu namanya Hashim. Hashim ni orang yang mengoyak. Dia koyak-koyak tu, maka boleh makan ramai lah. Dah roti tu kena kuah, dia kembang. Dia kembang, dia boleh makan ramai orang. Dan mengenyangkan. Dia digelar Hashim. Namanya Amru. Amar. Kalau kita bahasa Melayu panggil Amar. Kita kan suka sukun-sukunkan hak belakang. Amru bunyi Amar gitu. Dia di antara orang yang segak, disebut di dalam apa biodata tentang Hashim ni, dalam kitab-kitab lain, bahawa dia, kalau orang yang besar-besar yang ternama, bila mai jumpa dia semua pakat salam, cium tangan dia. Bila dia lalu dengan siapa, semua orang tunduk hormat kepada dia. Hatta sehinggalah segala kabilah bangsa Arab ni pakat mai jumpa dia ni, pakat duk suar anak kat dia, kahwin dengan anak aku. Kabilah nu mai hantar ni kahwin dengan anak aku, ketua kabilah ni hang kahwin dengan anak aku. Sebab apa? Mukanya yang segak, akhlaknya yang baik dan sifatnya yang pemurah. Dia sama macam anak dia Abdul Muttalib. Bukan, Abdul Muttalib sama macam dia. Dia pemurah sama. Dia suka jamu orang. Itu sarid tu, dia koyak-koyak, dia nak jamu orang. Sehingga kan dikatakan Raja Rum, kan dulu hak paling besar Rum lah, Raja Rum Herkil, dia sampai mai jumpa Hashim ni. Dia mai jumpa Hashim, dia kata, aku ni ada anak perempuan yang tak pernah diperanakkan oleh mana-mana wanita yang sesegak macam dia ni. Raja Rum tu dia puji anak dia. Dia kata, tak ada wanita yang melahirkan bayi ataupun wanita yang segak macam anak aku ni. Tak ada. Paling segak sekali bangsa Rom anak aku. Aku nak bagi kat hang ni. Aku nak bagi kat hang. Sebab apa? Sebab sampai kepada telinga Raja Rom tentang akhlak baiknya Hashim ni dan segaknya Hashim ni. Sebab apa? Sebab orang yang bawa Nur Muhammad ni semua segak-segak. Keturunan Nabi ni semua segak. Pegang dari Nabi sampai tuk-tuk wan dia semua segak. Sebab bawa benih Nabi kita tu, bawa Nur Muhammad, semua muka segak belakang. Jadi pakat berkenan. Tapi Hashim tak mau. Tak mau kahwin dengan orang Madinah. Sebab itu Nabi ketika mana dia pergi ke Madinah, dia bukannya pergi ke mana-mana, dia balik kampung halaman. Musafir Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, dia balik. Sebab dia ada banyak adik-beradik keturunan. Nabi ni ada keturunan di sebelah mana. Kan cerita kisahnya Siti Aminah mati di Abwa. Sebab apa? Sebab dia nak pergi ziarah adik-beradik dia di Madinah. Mak Nabi kita ni ada banyak adik-beradik di sebelah Madinah tu. Dia pun nak pergi ziarah lah adik-beradik dia. Madinah tu juga kampung halaman Nabi. Tapi tak mau. Dan Hashim ni mati muda lah. Mati waktu dalam umur 20. Ada yang kata 25. Dalam syarah Az-Zarqani Mawahibul Ladunniyah menyebut Hashim ni dia meninggal ketika umur 25. Muda lah. Ada yang kata 20. Khilaf lah. Itu Hashim. Hashim ini anak kepada Abdi Manaf. Abdi Manaf. Abdi Manaf ni tok wan Nabi juga. Ni sekurang-kurang siapa yang bertahu lah. Kita tak boleh banyak-banyak lah. Baiklah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf 5. Apa? Anak pun ajak hak ni. Kat anak kita ajak ni apa? Pak Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf 5. Koman dia tu lah. Lagi bagus sampai habis. Sampai Adnan. Tak banyak sangat pun, no? Pendek je. Jadi Abdi Manaf. Abdi Manaf pun bukan nama dia. Nama dia apa?
Mughirah. Kalau dalam Barzanji tu wa ba'du tu kan. Wasmuhul Mughirah. Dan namanya adalah Mughirah. Nama Abdi Manaf ni namanya Mughirah. Tu nama asal dia. Tapi kenapa dipanggil Abdi Manaf? Sebab mak dia suruh dia berkhidmat dengan satu kita kata apa? Berhala namanya Manatun. Mak dia suruh dia hampir jadi khidmat lah. Jaga pergi khidmat dekat satu patung namanya Manah. Kemudian bapa Mughirah ni, Qusay ni, bila dia kata bila dah anak dia duk berkhidmat dengan Manah, maka orang pun panggil dia ni Abdi Manaf. Abdi Manah, hamba bagi Manah. Manah ni patung tu, berhala tu. Kemudian pak dia tengok tu, nama dia sama dengan ada seorang lagi namanya pun Abdi Manaf juga. Maka pak dia tukar. Jadi nama Abdi Manaf. Manaf tu maknanya kemuliaan, ketinggian. Itu makna Manaf. Daripada perkataan inafah. Makna inafah ni makna kemuliaan. Manaf tu kemuliaan. Cuma kita tak elok pula nama Abdi Manaf lah. Manaf tu dia nama patung. Ambalah lah. Dan Abdi Manaf ni juga disebut di dalam biodata kisah dia. Dia ni orang yang ditaati oleh kaumnya. Kalau dia cakap apa-apa, puak-puak Quraisy ni pekat dengar cakap dia. Dan dia ni muka pun segak. Sehingga gelaran dia apa? Dia mendapat gelaran Al-Qamar. Itu salah satu laqab bagi Abdi Manaf. Gelaran dia, laqab dia Al-Qamar. Sebab apa? Li jamalihi, kerana kesegakan dia. Segak dia sampai orang panggil dia Al-Qamar. Itu Abdi Manaf. Tok Nabi atas daripada Abdi Manaf bin Qusay. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay. Qusay ni maknanya jauh. Sebab dia duduk jauh daripada adik-beradik dia. Sebab tu dipanggil Qusay. Dan Qusay inilah bangsa Arab Quraisy pertama yang menghimpunkan bangsa-bangsa Arab. Bangsa-bangsa keturunan Quraisy yang lain di kota Mekah. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, Kaabah ni dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail kan. Setelah dah reban dulu, Kaabah ni ada lama dah. Pertama-tama malaikat yang buat dan binasa. Turun Nabi Adam pun buat. Kemudian mai taufan buah pun ranap habis. Mai zaman Nabi Allah Ibrahim, dia pula bangunkan sekali lagi dengan anaknya Ismail. Nabi Allah Ismail ni dia ada 12 orang anak. 12 orang anak ni kabilah bangsa Arab besar-besar. Maka Mekah ni dipegang oleh bangsa Arab, anak cucu Nabi Allah Ismail. Depa yang pegang. Sampailah satu ketika mai perang-perang, mai zaman kemudian mai perang, maka dirampas. Bila dirampas, Kaabah Mekah bukan lagi dipegang oleh keturunan Nabi Allah Ismail. Dah satu tempoh yang lama. Kemudian bangsa Arab 12 ni pun, keturunan-keturunan dia pun pakak pecah belah habis. Di sana di sini tak mau. Sebab apa? Walaupun Mekah tu hak keturunan mereka, tapi mereka tak boleh pegang. Dipegang oleh orang lain. Dan akhirnya siapa yang ambil balik? Qusay. Qusay inilah orang yang pegang balik ke Mekah. Dia kahwin dengan anak ketua Mekah waktu tu. Memegang. Dia ni pandai siasah politik. Lain kali dia rampas semula jawatan tu, maka dipegang Kaabah semula oleh keturunan Nabi Allah Ismail. Dan dia menghimpunkan balik bangsa kabilah-kabilah Arab dan anak cucu Nabi Allah Ismail hak lain-lain. Dia mai himpun balik pakat mai duduk di sebelah kota Mekah. Itu Qusay. Qusay. Tok Nabi semua hebat-hebat. Keturunan Nabi ni semua hebat-hebat. Qusay. Dan di antara laqab Qusay ni apa? Mujammi'.
yang menghimpunkan, sebab dia yang himpunkan kabilah-kabilah bangsa Arab. Mai duduk di kota Mekah. Gelaran dia, laqab dia Mujammi'. Qusay anak siapa? Ibni Kilabin, anak Kilab. Kilab ini boleh memberi dua makna, sama ada daripada mukalabah ataupun dari makna kilab, makna anjing. Kalbun anjing, kilab ni makna anjing-anjing. Ataupun kita kata anjing lah. Bangsa Arab ni, anak-anak depa suka bubuh nama lagu tu. Nama singa, anjing, serigala, gelaran-gelaran lagu tu. Asad, bin Asad, bin Harb, Harb makna perang, kan. Ada yang nama Usamah, Usamah makna singa. Singa tak apa, binatang mulia, kan. Ada banyak nama garang-garang cengih. Tapi kalau dekat hamba-hamba dipubuh nama gelaran hak elok-elok, hak lembut-lembut. Maka ditanya kepada tok Arab Badui dululah, pasal apa yang bangsa Arab lagu ni? Pasal apa anak sendiri duk pibuh nama hak lagu ni? Nama cengih-cengih lagu ni, nama serigala lah, nama singa lah. Tapi hak hamba buh nama hak manja-manja sikit. Dia kata apa? Kami letak nama untuk anak ni kerana musuh kami. Kami letak nama kepada hamba ini kerana diri kami. Hamba untuk khidmat kepada kami, kami buh nama hak manja-manja. Anak ni kerana musuh kami. Anak aku siapa? Singa. Hampa berani nak lawan? Petang Arab dulu jenis perang. Jadi anak ni kena buh nama hak cengih-cengih. Gelaran hak cengih-cengih. Supaya apa? Kabilah mereka ni digeruni. Anak-anak mereka ni nama semua dahsyat-dahsyat hebat. Sebab apa? Sebab anak ni suka perang. Maka anak-anak mereka ni turun perang sekali. Adapun hamba tak masuk perang. Hamba ni satu aib. Tok Arab bawa hamba masuk dalam perang zaman dululah. Hamba tak payah, hamba ni duduk belakang, tukang hut, lap pedang. Yang tu tukang khidmat, tukang jaya, nama hamba. Dia tempa tak bawa hamba masuk dalam medan perang. Lepas tu gelaran kepada hamba dia pebuh hak lembut-lembut, elok-elok. Nak buh nama cengih-cengih, gelaran dia cengih-cengih. Sebab apa? Kerana musuh. Sebab tu salah satunya nama tu namanya Kilab. Kata sebahagian ulama, Al-Hafiz dia kata dilaqabkan dengan Kilab. Nama dia bukan Kilab lah. Nama dia Hakim. Gelaran dia Kilab. Nama dia Hakimun. Ha, kaf, ya, mim. Itu nama dia. Nama Kilab ini nama dia Hakim. Nama baguslah. Gelaran tu. Gelarannya Kilab. Sebab apa? Sebahagian ulama kata kerana dia ini banyak anjing perburuan. Bila dia suka memburu, bila dia nak pergi kelak berburu, nak cari rusa, nak cari kijang, dia bawa anjing dia banyak-banyak anjing perburu. Hakim, ha, kaf, ya, mim, Hakim. Hakim negeri. Hakim, itu. Sebab dia suka berburu, dia bawa anjing dia banyak, sebab tu orang panggil dia Kilab. Kilab. Itu salah satu pendapat lah. Ada yang kata sebab lain. Kilab ini ataupun Hakim ni anak kepada siapa? Bin Murrah. Anak kepada Murrah. Dhammah mim, Murrah. Murrah ni dia ada 3 orang anak. Salah seorang dia Kilab lah. Salah seorangnya lagi Yaqadhah, dan salah seorang lagi Taim. Taim ni adalah nasab keturunannya Sayyidina Abu Bakar dan Talhah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia bertemu juga dengan Nabi dekat atas, dekat sini. Murrah ni dia ada 3 anak. Kilab tadi, Hakim tadi. Dan juga dia ada saudaranya lagi nama Taim. Ta, ya, mim. Taim ini garis keturunan dia turun pergi ke Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Talha. Itu semua sahabat Nabi lah. Kena mereka berkumpul kat situ.
Itu Murrah bin Ka'b. Anak siapa Murrah ni? Bin Ka'b bin Ka'b. Ka'b ni Ka'b ini apa makna dia sebenarnya? Ka'b ini apa? Ka'bun tak Ka'bun? Buku ladi. Dia dipanggil dengan nama Ka'b sebab apa? Sebab dia ni melindung kaum dia. Sebab dia ni orang yang mulia. Itu katanya. Dia orang mulia, orang yang disayangi oleh kaum dia. Sehingga dia digelar sebagai Ka'b bin Ka'b. Dan Ka'b ni juga adalah orang yang pertama yang menghimpunkan manusia pada hari Jumaat pada zaman jahiliah. Dia orang yang pertama yang duk berkhutbah pada hari Jumaat. Sehingga dia meletakkan nama hari itu hari Jumaah. Dulu hari Jumaat nama dia bukan hari Jumaat. Dulu hari Jumaat namanya apa? Jumaah. Asal dia dulu bangsa Arab tak panggil Jumaat. Namanya Arubah. Itu asal nama hari Jumaat. Arubah. Arubah ini hari Jumaat dulu. Kemudian Ka'b ni, tok Nabi kita ni, dia orang yang pertama berkhutbah. Dia jadi ketua bangsa Arab ketika tu. Dia ketua kaum dia, orang selalu dengar cakap dia, maka dia selalu menghimpunkan buat ceramah, sampaikan ceramah dia pada hari Jumaat, hari Arubah tu. Kemudian dia menamakan hari itu hari Jumaah daripada jamak. Jamak ni maknanya himpun. Hari Jumaat ni hari orang berhimpun. Sebab apa? Bila kita nak berhimpun ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari berhimpun. Sebab apa? Sebab Ka'b ni duk buat tazkirah dia pada hari Jumaat. Kaum dengan kaum dia lah. Ada ucapan-ucapan dia lah. Dan dia di antara orang yang sentiasa memperingatkan kaum dia tentang kebangkitan Nabi SAW. Dia selalu berpesan bahawa dia kata akan lahir daripada keturunan dia ni seorang Nabi akhir zaman, dan dia memerintahkan supaya ikut dan beriman dengan cucu dia. Ka'b ni orang yang reti agama, yang mengerti ahli kitab. Dan dia selalu berkhutbah kepada kaum dia, dan dia cerita bahawa akan bangkit Nabi akhir zaman daripada keturunan aku. Kata ulama, antara kematian Ka'b ni dan juga diutuskan Nabi menjadi Rasul, jauh dia 500 tahun, 560 tahun. Ini kata Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Mawahibul Ladunya. Daripada matinya Ka'b sehingga Nabi nak diutuskan jadi Rasul 560 tahun. Jauhnya. Jauhnya. Tak ada. 500 tahun lah. 500 tahun sebelum kan? 500 tahun sebelum. Sebab apa? Sebab beza Masihi dengan Hijri berapa? 2020 lah 1442. Baru berapa? 2020 2020 tolak 14 berapa? Kira tak? Tekan ni otak Jepun ni. Mana otak Jepun lah? 578. Maknanya lebih kurang setelah daripada lebih kurang tu lah jugalah, lebih kurang mungkin setelah daripada Nabi Isa. Ka'b ni setelah daripada Nabi Isa. 578. Itu Ka'b lah. Ka'b ni pula anak siapa? Anak kepada Ibni Lu'ay.
ibni Lu'ay. Ni semua nama tok Nabi dah. Lu'ay. Baca dengan dhammah Lu'ay. Ada juga yang baca dengan waw, Lu'ay. Baca dengan Lu'ay ataupun baca dengan tashil dalam qiraat ada. Lu'ay. Lu'ay ini tasghir daripada la'a. La'a tu makna dia apa? Makna dia lembu liang. Al-thawr al-wahshi, lembu seladang lah kita kata. La'a tu Lu'ay ni maknanya seladang kecil. Lebih kurang tu lah. Dia al-thawr maknanya lembu bukan lembu hak kita belah, tak lembu hak hutan. Lembu liang, mungkin lembu liang seladang lah no. Seladang. Seladang. Itu gelaran orang panggil seladang. Anak seladang orang. Lu'ay ni maknanya anak seladang. Seladang kecil orang panggil, seladang kecil. Nama ganah-ganah ganah-ganah. Nama ganah-ganah. Anak siapa? Bapaknya bin Ghalib. Namanya Ghalib. Bin Ghalib. Ghalabah, daripada perkataan ghalabah. Dia ada 2 orang anak je. Lu'ay tadi dengan seorang lagi Taim. Taim ni bukan Taim hak tadi, Taim ni hak lain pula. Orang Arab ni dia suka nama hak sama, dia berulang nama dia. Tengok nama Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali. Dia Muhammad, bapak dia Muhammad, tok dia Muhammad. Tengok keturunan Said Ali Maliki ni lah, Said Muhammad ni. Tok dia ada berapa orang nama Said Abbas sama. Tok ni nak marah, ni pun Abbas. Ada banyak nama hak sama. Dia pun suka ulang-ulang. Ambil berkat lah. Kalau orang tu orang hebat, maka anak cucu dia pun nama hak sama juga. Ambil berkat tu. Kan? Tapi Arab satu. Depa nama tak panjang. Depa nama seketul-seketul satu je. Cuma hak jadi panjang tu bila depa tambah dengan sifat, tambah dengan gelaran. Jadi panjang lah. Ganjang tu bukan nama depa, sifat, gelaran dan sebagainya. Kita orang Melayu, nama kita tu dah panjang-panjang sebab kita tak ada sifat gelaran apa. Contohnya Muhammad Al-Fatih. Nama dia Muhammad, gelarannya Al-Fatih, sang penakluk, sang pembuka. Kita anak buah tu nama Muhammad Al-Fatih. Nama Nabi Muhammad sahaja. Kita nak ambil berkat dengan Nabi buah Muhammad. Lepas tu nak buah belakang pula Muhammad Uwais Al-Qarni, Muhammad Zulqarnain Al-Faris, macam-macam. Contoh. Dia panjang, penuh isi. Orang Arab yang ada al-al di belakang tu gelaran dia. Gelaran dia. Khatib Asy-Syarbini, Muhammad Al-Ghazali. Muhammad nama dia, Al-Ghazali gelaran dia. Baik. Ghalib ini anak siapa? Anak kepada Ibni Fihr. Nama dia Fihr. Fihrin ataupun Fihr. Fihr ni makna dia batu. Hajar. Maknanya batu. Nama Fihr ni di gelaran dia. Nama dia adalah Quraisy. Quraisy, bangsa Quraisy. Dipanggil bangsa-bangsa Quraisy ni sebab apa? Anak dia, anak cucu dia semua dipanggil bangsa Quraisy. Quraisy ni siapa? Dia Quraisy. Fihr ni maknanya batu. Quraisy makna apa pula Quraisy? Quraisy ni tasghir daripada Qirshun. Qirshun ni maknanya jerung. Nama dia jerung. Quraisy ni maknanya jerung kecil. Arab ni dia suka tasghirkan nama-nama. Tasghir ni makna nak melembutkan ataupun nak mengkecilkan. Kalau benda tu besar, kita nak sebut dia kecil. Tapi dia bukan mengkecilkan benda tu, tapi sebagai kita kata macam apa tasghir ni? Macam nak memanjakan ataupun nak bagi sedap. Orang Arab ni dia suka tasghir. Kalau Lu'ay, kalau Quraisy, kalau Qirshun Quraisy. Gitu.
Kalau Hamra, Humaira. Sayyidatina Aisyah kan, ya Humaira, bukan Humairah. Jangan buat nama Humairah nah. Lain maknanya Humaira dengan hamzah. Kalau Humairah itu himar kecil, keldai kecil. Lari jauh. Bunyi sedap Humairah. Keldai kecil, keldai betina kecil. Humaira tu makna kemerah-merahan. Beza hamzah dengan tak marbutah. Jangan buat memang ada. Orang Melayu kena Humairah. Hamzah dia macam mana tu dia buh koma lah. Humaira buh koma apa, koma kata koma tu Humaira. Bahasa Arab dia hamzah ataupun Humaira gitulah. Humaira daripada himar. Ustaz Sa'ad sebut Ustaz bahasa Arab. Dia orang Arab lah. Dia kata Humairah, dia kata salah, dia kata itu himar kecil, dia kata. Atalah dia sebut macam tu. Orang Melayu kadang-kadang banyak bahasa Arab ni, kadang-kadang ada yang bunyinya macam sodap tapi maknanya tak sodap. Kadang-kadang apa mak tai kerin tu ada. Pernah dengar ada nama orang buh nama tapi bahasa Arab bunyi sedap, bahasa Melayu bunyi tai kerin. Azra ke? Macam lah. Orang Melayu ni dia bunyi sedap dia ambil lah. Nak buh bahasa Arab kena tanyalah. Tanya orang Arab lah kan. Tanya orang kata Arab, ni nama ni elok dah, kita pilihlah nama kita bahasa sedap nama ni. Lepas tu kita tanyalah orang yang pandai bahasa Arab, ustaz-ustaz Arab kan, tanya ni nama ni elok tak, okey tak. Jangan dia buh nama Wati pula. Wati tu makna berjimak, bersetubuh. Abang baru belum lagi. Jadi apabila kita sebut orang Arab Quraisy, maknanya anak cucu Fihr. Fihr dan ke bawah anak cucu dia bawah dipanggil bangsa Quraisy ataupun Bani Quraisy. Atas daripada dia tak dipanggil Quraisy, atas daripada dia dipanggil Kinani. Dibangsakan kepada Kinanah bin Khuzaimah, tok Nabi hak seorang lagi. Hak atas tu anak cucu Arab hak atas ni kita tak panggil Arab Quraisy, kita panggil Kinani. Bangsa Arab Kinani. Sebab di dalam hadis Nabi kan, Nabi ada sebut innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah pilih dalam anak Nabi Ismail hak banyak-banyak, Allah pilih Kinanah. Dan juga wastafa Quraisyin min Kinanah, dan Quraisyan min Kinanah, dan Allah pilih Quraisy daripada Kinanah. Nabi Allah Ismail ada anak banyak keturunan dia, tapi Allah pilih Kinanah. Kinanah ni ada keturunan banyak, tapi Allah pilih Quraisy. Quraisy ni ada banyak, Allah pilih Hashim. Hashim ni banyak, Allah pilih Nabi Muhammad. Gitulah. Nabi kita ni orang yang terpilih. Allah pilih. Pilihan tu hak paling mulia. Sebab anak cucu Nabi Allah Ismail hak paling mulia semua Kinanah. Kinanah ni hak paling mulia semua Quraisy. Quraisy ni hak paling mulia semua Hashim, dan begitulah. Allah pilih hak mulia-mulia untuk Nabi. Quraisy ataupun Fihr ni anak siapa? Anak Malik. Malik. Sebab apa? Malik ni raja lah. Disebut dinamakan dia Malik sebab dia raja Arab. Bangsa Arab ni tunduk kat dia dulu ni. Itu Malik. Malik bin apa? Bin An-Nadar. Bin Nadar. Nadar ini Nadar ni nama dia bukan Nadar. Nama dia adalah Qais. Qaf ya sin. Itu nama dia Qais. Tadi sebut Qais. Orang disebut Qais gitu.
dia digelar nadhar. Nadhar ini maknanya apa? Nadhar ini maknanya bercahaya, berseri-seri. Sebab apa? Sebab muka dia ni segak, muka yang berseri-seri segak. Sebab tu orang panggil dia nadhar. Nadhar nadhar ini dia mangkul daripada kalimah an-nadhar dengan makna mah merah. Itu nama daripada mah juga namanya nadhar. Nadhar ni makna mah merah. Dan juga nadhar ini maknanya bercahaya-cahaya. Cahaya-cahaya. Sebab muka dia berseri-seri, cahaya. Nadhar ini anak siapa? Bin Kinanah. Ini Kinanah tadi lah. Jadi segala bangsa Arab anak cucu dia dipanggil Kinani. Dibangsakan kepada Kinanah. Kinanah ni apa Kinanah ni? Makna dia Kinanah ni? Kinanah ni Kinanah ni makna dia Ja'bah. Makna dia apa? Sarung anak panah. Apa? Bekas anak panah. Busur anak panah kan ada bekas. Ni. Ni anak panah ni bekas dia ni. Bekas dia orang panggil apa? Ada nama? Oh, geng pemanah dia tahu. Busur anak panah. Busur tu apa? Batang apa? Hak tali tu. Tu busur kan? Hak tu panggil busur kan? Anak panah lah. Hak tarik tu dipanggil busur. Ni sarung tempat isi anak panah ni. Itu Kinanah. Ja'bah makna dia. Sebab apa? Sebab apa dia diberi nama Kinanah, digelar Kinanah? Sebagaimana Kinanah ni melindung, menyimpan anak-anak panah, maka Kinanah ni dia melindung kaum dia. Keturunan Nabi semua hebat-hebat, semuanya jenis ketua-ketua belaka. Semua orang-orang hebat. Hak bawa titis Nur Muhammad ni semuanya hebat-hebat belaka. Tak ada sejarah hak lekeh-lekeh keturunan Nabi ni. Tuk-tuk Nabi ni semua keturunan yang boleh dibangga belaka. Karimil abai wal ummahat kan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Selawat ke atas Nabi yang mana Nabi ini karimil aba, keturunan pak-pak dia dan mak-mak dia semua karim. Mulia-mulia belaka. Tak ada yang daripada zina, semuanya melalui pernikahan. Tak ada orang yang lekeh-lekeh, semua orang mulia-mulia. Tu Allah pilih nak jadikan keturunan Nabi ni bukan orang biasa. Bukan biasa-biasa. Dan juga anak kepada bin Khuzaimah. Orang lelaki ni, bukan perempuan. Orang Arab ni ada hak lelakinya ada tak marbutah. Tak marbutah tu selalunya ditambah untuk lil mubalaghah. Bagi sifat dia nak habaq bersangatan tambah tak marbutah dia panggil. Khuzaimah. Tasghir daripada khazamah. Ini bukan tak ni tak, tapi ini tasghir daripada khazamah. Khazamah tasghir dia mengkecilkan nama Khuzaimah. Tasghir ni makna dia mengkecilkan. Macam bahrun, laut. Kalau laut kecil, buhairah kita panggil tasik. Buhairah tasik. Hak besar namanya laut. Bahasa Arab bahrun kecil sikit, buhairah laut kecil orang. Laut kecil. Sebab apa diberi nama Khuzaimah ataupun digelar Khuzaimah? Sebab Khuzaimah ni makna dia kita kata apa? Pengikat, syaddu syai' wa islah. Dia mengikat sesuatu dan dia memperbaiki sesuatu. Itu namanya khazamah. Khazamah ni makna dia syaddu syai', dia ikat sesuatu, wa islahuhu, dan dia memperbaikikan sesuatu. Itu maknanya. Dan dia diberi nama tu sebab apa? Dia dalam kitab Tarikhul Khamis menyebut sebab diberi nama Khuzaimah ini sebab apa? Sebab berhimpun pada dia ni segala cahaya-cahaya bapak-bapak keturunan dia dulu mai berhimpun kat dia. Segak dia hebat. Seolah-olah dia mengikat semua kesempurnaan ada kat cerita tuk-tuk-tuan dia dulu ada kat dia belakang. Sebab tu dia diberi nama Khuzaimah. Dan kata Ibn Abbas, Khuzaimah ni meninggal atas agama Nabi Allah Ibrahim. Mata Khuzaimah ala millati Ibrahim. Khuzaimah anak siapa? Anak Mudrikah. Mudrikah ini bukan perempuan juga, no? Lelaki.
Macam Huzaifah, Talhah, itu semua nama orang lelaki. Tapi boleh nak buat nama perempuan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahasa Arab sebahagiannya macam tu. Macam Maisarah, hak ikut Nabi kan. Maisarah lelaki, bukan perempuan. Lelaki. Nastura rahib kan. Bunyi macam kita orang panggil mastura. Nastura tu rahib lelaki kan. Mudrikah ni bukan nama dia nah. Nama dia Amru, sama macam tadi. Nama dia Amru, bukan Mudrikah. Mudrikah ini laqab dia, gelaran dia. Laqab dia. Mengikut jumhur pendapat yang sahih, nama dia adalah Amru. Ini nama Mudrikah. Mudrikah anak siapa? Bin Ilyas. Anak Ilyas. Ilyas bukan nama dia juga. Nama dia adalah Habib. Bukan Khabib lah. Habib. Habib itu nama dia. Ilyas. Ilyas. Bin Ilyas. Ilyas gelaran dia sebab apa? Sebab dalam Tarikhul Khamis menceritakan bahawa Ilyas ini lahir setelah bapa dia dah tua. Pak dia dah tua dah putus asa. Al-Ya's daripada kalimah Ya's. Ya's ni makna putus asa. Ilyas ni orang yang dah putus asa lah. Hanya lebih kurang gitu. Bukan dia putus asa dah. Sebab pak dia dah tua dah. Lah kali baru boleh kat dia. Tu. Dah tua dah. Tapi baru dapat anak. Ada orang yang tak dapat tua. Akhirnya Allah bagi macam Nabi Allah Zakaria kan. Allah Zakaria lah. Sampai bila mana malaikat mai kan. Malaikat sebelum pi bagi azab dekat satu kaum, mai jumpa Nabi Zakaria tu, mai bagi tahu kata akan dapat zuriat. Isteri dia gelak kat depan dia kata, tak percaya wa kana ba'li syaikha, dia kata. Ba'li suami aku tu syaikha, dah tua dah. Dapat anak je nah. Malaikat kata tak pelik apa, dari tak ada pun boleh bagi ada, apatah ni hanya bagi beranak je. Pak anak tu namanya Ilyas. Dan dia ada seorang saudara namanya Ilnas. Dia Ilyas, saudara dia Ilnas, tukar ya kepada nun. Ini dalam sebahagian kitab tafsir sebutlah. Kitab sirah sebut. Dan dia orang yang pertama yang menyembelih unta untuk Baitullah Al-Haram. Dia orang pertama buat korban unta kepada Kaabah. Dia ni Ilyas ni. Dan disebutkan juga di dalam kitab dalam Muntahassul, syarah bagi Syama'ilur Rasul An-Nabhani, dia kata Ilyas ini orang yang mendengar talbiyahnya Nabi di sulbinya. Ilyas ni dia mendengar talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah siapa? Talbiyah Nabi Muhammad yang berada di sulbi dia. Tukar-tukar Nabi semua depa ni ada kisah-kisah yang pelik-pelik lah. Depa selalu main mimpi-mimpi yang pelik-pelik dan sebagainya. Anak siapa Ilyas ni? Bin Mudar. Anak Mudar. Mudar. Min Mudar. Mudar. Mudar ini kata sebahagian, kata Al-Hafiz, dia kata memang nama dia macam tu dah. Mudar ni nama dia. Sebab apa? Sebab kata dia gelaran. Sebab dia ni suka minum laban al-madir. Dia suka minum susu masam. Mudar itu daripada makna hamid, makna masam. Dia diberi nama Mudar sebab apa? Dia suka minum susu masam. Bahasa kita zaman lah yogurt lah. Tapi yogurt tu sedap. Susu masam ni memang masam teh. Susu masam tu memang masam teh. Kalau kat sana depa susu masam tu depa bubuh gula, depa blend dengan ais. Jadi sedap. Dia masam
Lepas tu campur dengan sejuk, buh gula. Dia ada manis-manis masam. Sedap, suka minum. Dia baik untuk perut. Duduk kat sana lu, hari Jumaat kadang-kadang, dia kena pergi Jumaat tu, minum rib, orang panggil rib. Sedap. Itu sebahagian pendapat lah. Dia dinama mudar sebab dia suka minum susu masam. Kata qil, sebahagian pendapat lagi tak, bukan kerana dia suka minum susu masam, tapi sebab kerana muka dia putih berseri. Mudar ini juga memberi makna yamdur qulub li husnihi wa jamalihi. Itu ada setengah pendapat kata begitulah. Ada kata sebab muka dia putih berseri, sebab tu dipanggil mudar. Dan mudar ini adalah orang yang pertama sannal huda lil ibil. Orang yang pertama mereka huda untuk unta. Huda ni apa? Hada hadis surah. Okay? Apa tu? Dalam syair kan. Huda ini nyanyian untuk unta. Dulu orang tak tahu bahawa unta ni boleh terpengaruh dengan nyanyian. Dan orang yang pertama ni adalah mudar. Ketika mana bila dia naik unta, waktu dia muda dulu, dia naik unta, dia jatuh. Bila unta dia buah, unta dia liak, dia naik unta dia liak, jatuh. Patah tangan dia. Maka dia pun bersyair, ya yadah, ya yadah. Dia menyanyi. Bila menyanyi, unta tu mai kat dia, tunduk kat dia, mai rapat dekat dia. Maka ketika tu barulah dia tahu unta ni terpengaruh dengan nyanyian. Maka bila dia nak jinakkan unta, dia menyanyi. Kemudian dia naik atas belakang unta, dia menyanyi. Dan dia dikatakan ahsanan nas sautan. Dia manusia yang ada suara yang paling sedap. Mudar ni. Cerita orang Arab ni, Badui-badui bila dia naik otak unta. Dulu radio Suria FM tak ada, nak tekan kat unta tu, maka dia pun nyanyi sendirilah. Nak pasang radio tu tak, dia pun menyanyi atas unta. Maka bila menyanyi, semangat. Macam driver kita mengantuk-ngantuk, pasang lagu, cergas. Unta ni bila kita menyanyi, dia boleh berjalan tak berhenti. Dia boleh cergas. Kita menyanyi lagi sakan, dia lagi cergas. Jalan jauh tak berhenti. Dia semangat, dia ralik sampai lah keli, dia pun boleh terbang sampai dia habis tenaga, habis kalah. Dia ralik dengar. Unta ni binatang yang suka dengar tu, bunyi-bunyi nyanyian. Orang yang pertama reka yang jumpa benda ni mudar. Sebab tu bangsa-bangsa Arab kalau dia naik atas unta, dia akan bersyair, buat lagu sedap-sedap. Maka unta tu pun ralik berjalan dengan dia, pakai duk geleng kepala dua orang. Jalan. Sebab tu unta pun jalan pelan, dia menghayati. Unta dia suka dengar. Orang pertama yang buat dipanggil huda ataupun hida ni orang yang bersyair buat nyanyi unta tu namanya hadi. Dalam syair-syair kadang kita jumpa perkataan hadi, bukan ha alif, ha alif dalil hadi. Hadi tu makna apa? Orang yang ni menyanyi syair untuk unta ni. Hada hadis surah. Apa? Bismil habaib, dalam syair, dalam qasidah kita adalah anak siapa ni mudar ni? Anak kepada sikit kita nak biar. Anak kepada Nizar. Nizar ni orang Melayu ada ramai. Nizar ni maknanya sedikit, qalil. Nizar bukan Nizam tak. Nizam tu warden. Nizam warden, ni Nizar. R. Sebab apa dipanggil dia Nizar? Sebab waktu dia lahir, bapa dia tengok muka dia ni berseri-seri, bercahaya. Antara dua mata dia ni ada nur. Antara dua mata ni di lahir ni ada nur. Maka ayah dia ni pun seronok dengan dapat anak comel, anak segak lagu ni, muka bercahaya. Maka dia pun sembelih binatang, dia buat jamuan. Buat jamuan sungguh-sungguh. Sehingga orang tanya, Saka ni buat genuri ni. Tak pernah lagi orang buat dapat anak baik buat genuri seronok lagu ni. Lepas tu apa kata apa dia? Hadza kullah, inna hadza kullah nazar, dia kata. Sikit dia kata. Benda ni sikit lah. Atau sampai dia besar orang panggil kat dia Nizar. Nizar ni maknanya sedikit, qalil. Dia kata sikit, nisbah dengan kelahiran ni sikit. Nak cerita hak dia sembelih ni dengan anak dia ni, hak ni sikit lah.
Sikit je nak nisbah dengan anak. Anak dia ni lagi hebat. Dia syukur dengan pemberian. Itu digelar dia Nizar. Nama dia apa? Nama dia bukan Nizar. Nama dia Khaldan. Itu disebut di dalam Muntahasul, nama dia Khaldan. Kha, lam, dal, alif, nun. Khaldan. Itu nama dia. Gelaran di antara laqab dia atau kunyahnya Abu Rabi'ah. Di zaman dia, dia orang paling segak, dia orang paling cerdik, dan dia ketua daripada segala-galanya. Bahkan ada apa-apa majlis dia didepankan, dan bahkan diceritakan raja-raja ni pun pekak mai turun mai jumpa dengan dia. Itu apa, Nizar. Anak siapa? Bin Ibni Ma'ad. Ma'ad itu nama dia lah. Ma'ad. Kemudian Ma'ad ini terakhirnya sekali adalah anak kepada Adnan. Adnan ini disebut dalam sirah, dia orang yang pertama yang memakaikan pakaian kepada Kaabah. Yang kan kelambu Kaabah tu kan, sampai hari ni kita duk tengok orang buh kan. Orang pertama pakaikan kelambu, orang yang pertama yang orang panggil kasal Kaabah. Awwaluman kasal Kaabah. Kasa al-Kaabah. Orang pertama yang memakaikan pakaian kepada Kaabah. Itulah Adnan. Jadi keturunan Nabi sampai Adnan ini muttafaqun, dipersetujui oleh ulama-ulama sahih belaka. Sebab ada di dalam hadis yang menyebut Nabi kata, bila orang tanya keturunan Nabi, Nabi sebut sampai sini. Kemudian lebih daripada itu, lebih daripada Adnan, ayah Adnan ni nama Udad, Adnan bin Udad. Kemudian Nabi berhenti kat situ. Kemudian Nabi kata kadzaban nasabun, tipulah segala penasab-penasab yang menasabkan setelah daripada Adnan. Jadi sebab tu ada ulama kata riwayat nama Nabi ni sampai Adnan je, tak boleh lebih. Ada juga yang kata boleh, tapi ada yang kata boleh tu berkhilaf. Ada hak tambah, ada hak kurang, begitulah. Cerita nasab Nabi saja lah. Adnan ila Ismail bin Al-Khalil Ibrahim alaihi wassalam. Daripada Adnan dia langkau sehinggalah Nabi Allah Ismail bin Khalil Ibrahim alaihi wassalam. Sebab Nabi Allah Ibrahim dia ada anak namanya Ishaq, dan Ishaq bin ada anak namanya Yaqub. Kemudian ada namanya Yusuf. Yusuf ada namanya saudara Yaqub ini, gelar nama dia yang lain adalah Israel. Sebab tu bangsa Israel ni adalah keturunan Nabi Yaqub. Yang Nabi Yaqub ini nama dia yang lain adalah Israel. Semua bangsa Israel, Yahudi bukan Yahudi Israel lah, tapi Israel bukan Yahudi, bukan semua Yahudi. Sebab Yahudi ini dinisbahkan kepada saudara Nabi Yusuf. Ishaq, Yaqub ni Israel, anak cucu dia dipanggil Bani Israel, anak cucu Israel. Dia ada berapa belah orang anak. Salah satunya Yusuf. Yusuf ni ada saudara namanya Yahuda. Yahuda ini anak cucu keturunan Yahuda ini dipanggil Yahudi. Yahudi daripada ni. Adapun hak selain daripada ni, ada keturunan-keturunan lain tak dipanggil Yahudi lah, tu dipanggil Bani Israel. Tapi Yahudi termasuk bangsa Israel. Salah seorang lagi anak Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi Allah Ismail, yang keturunan dia melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya dan cerita pula tentang kelahiran Nabi. Apa yang berlaku kelahiran Nabi ni, dia akan cerita banyak benda yang berlaku ketika kelahiran Nabi. Hak sebahagiannya kita dah cerita di dalam ceramah-ceramah, hak sebahagian lain lagi kita tak cerita lagi, ada disebut nanti. Wallahu a'lam. Nak cerita tentang kelahiran Nabi pula.